Bab berhubung dengan orang yang mensyaratkan untuknya, yakni untuk isterinya, rumah isteri itu, yakni dia boleh terus berada di rumahnya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya syarat ataupun perjanjian yang paling patut kamu sempurnakan ialah syarat yang mana dengannya halal kepada kamu kemaluan. Yani syarat perkahwinan lah, syarat atau perjanjian yang paling patut kamu sempurnakan ialah syarat-syarat dalam perkahwinan ataupun perjanjian dalam perkahwinan. Bab tentang hak suami atas isteri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qais bin Sa'ad, katanya, saya pergi ke Hirah, saya melihat mereka sujud kepada ketua mereka. Saya berkata, yakni di dalam hati saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih patut disujud. Kata perawi, selepas itu saya pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, saya pergi ke Hirah, di sana saya melihat mereka sujud kepada ketua mereka. Engkaulah wahai Rasulullah lebih berhak untuk kami sujud, lebih patut kami sujud. Qala, kata Rasulullah, ara'aita, bagaimana kalau kamu lalu di kuburku, adakah kamu akan sujud kepada kubur itu? Kata perawi, saya jawab, tidak. Fala taf'alu, kalau begitu jangan kamu lakukan. Sekiranya aku hendak menyuruh sesiapa sujud kepada seseorang, nescaya aku menyuruh perempuan bersujud kepada suami-suami mereka, kerana hak yang Allah berikan kepada suami mereka, kerana hak yang Allah berikan kepada suami-suami itu atas mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika seseorang suami memanggil isterinya ke tilamnya, tetapi dia tidak datang, maka bermalamlah si suami itu dalam keadaan marah kepadanya. Nescaya para malaikat akan melaknatnya, ini melaknat isterinya itu hingga ke pagi. Bab berkenaan dengan hak isteri atas suami. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi daripada ayahnya, yakni Muawiyah, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak isteri seseorang daripada kita atasnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau memberi makan kepadanya bila engkau makan, engkau memberi pakaian kepadanya bila engkau memakai, atau engkau berusaha, ada kerja, dan engkau tidak memukul mukanya, tidak juga engkau mengatainya. Ini kata sesuatu yang menyakit hatinya, dan tidak juga boleh engkau meninggalkannya kecuali di rumah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muawiyah tadi juga, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah,
nisauna, isteri-isteri kita itu, manati minhunna wa ma nadhar, apakah yang kita dapat dapat ambil, dapat berseronok dengannya, dan apa yang tidak boleh, apa yang kita kena tinggalkan. Nabi SAW menjawab, kamu datangilah ladang kamu bagaimana kamu kehendaki, ikut bagaimana kamu kehendaki, dan kamu memberi makan kepadanya bila engkau makan, kamu beri pakaian kepadanya bila engkau memakai, dan engkau tidak tuqabbihil wajha, tidak memburukkan mukanya, tidak memburukkan mukanya. Yang ini tidak kata qabbahallahu wajhak, semoga Allah menghuduhkan mukamu. Satu maknanya. Satu lagi makna engkau jangan engkau menghuduhkan mukanya, melakukan sesuatu, memukul dan sebagainya sehingga jadi huduh mukanya. Dan jangan engkau memukul. Abu Daud berkata, Syu'bah meriwayatkan, tut'imuha, engkau memberi makan kepadanya bila engkau makan, wa taksuha, dan engkau memberi pakaian kepadanya bila engkau memakai pakaian. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muawiyah Al-Qushairi, katanya, saya pergi kepada Rasulullah SAW, katanya, saya pun berkata, apa katamu tentang isteri-isteri kita? Ini apakah hak mereka atas kita? Jawab Nabi SAW, berilah makanan kepada mereka dari makanan yang kamu makan, berilah makanan yang kamu sendiri makan kepada mereka, dan berilah pakaian yang kamu pakai kepada mereka. Jangan kamu pukul mereka, dan jangan kamu mengatai mereka, jangan kamu menggunakan bahasa yang keji, bahasa yang kesat terhadapnya. Babun fi darbin nisa, ini bab tentang memukul isteri. Dengan sanadnya, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Harra Ar-Raqashi, daripada pakciknya, pak saudara sebelah ayahnya, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, jika kamu takut mereka akan menderhakai kamu, maka kamu pisahkan mereka di tempat-tempat tidur. Kata Hamad, maksudnya kamu jangan bersetubuh dengan mereka. An-nikah itu maksudnya kamu jangan bersetubuh dengan mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Iyas bin Abdullah bin Dzubab, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu pukul ima Allah, orang-orang perempuan. Maka datanglah Umar kepada Rasulullah, lalu dia berkata, orang-orang perempuan zairna ala azwajihinna, sudah jadi berani terhadap suami-suami mereka. Orang-orang perempuan naik ke atas kepala, sudah naik ke atas kepala suami mereka. Ketika itu Nabi SAW membenarkan mereka dipukul. Selepas itu ramailah perempuan pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah SAW untuk mengadu hal tentang suami-suami mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ramai sekali orang-orang perempuan datang kepada isteri Muhammad mengadu halkan suami mereka. Mereka bukanlah orang yang terbaik di antara kamu, yang ini yang pukul isteri.
Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak boleh ditanya seseorang itu kenapa dia memukul isterinya. Habis kita tengok semula. Tengok semula. Jadi bab yang pertama malam ni masih lagi berkenaan dengan hubungan suami isteri, iaitu tentang orang yang mensyaratkan kepada isterinya untuk tetap duduk di rumahnya. Jadi ceritanya, bila seseorang itu nak menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu bagi syarat, boleh saya nak menikah dengan awak, tapi saya nak duduk rumah saya ni, rumah mak saya ni terus, tak segi mana-mana lah, tak saya pindah. Suami pun hak nak jadi suami itulah, tidak suami lagi, hak nak jadi suami itu, dia terima, dia setuju dengan syarat ataupun janji itu. Jadi adakah si suami itu terikat dengan janji tadi atau syarat tadi, dengan arti dia tak boleh buat pergi mana-mana dalam bini dia, tak boleh, atau lagu mana, atau boleh? Itu persoalan. Imam Abu Daud nak bincang tentang hal itulah, sebab memang ada khilaf pun, memang ada khilaf ni. Ada yang kata kalau lagu tu boleh lagi. Kalau dia nak bawa bini dia pergi mana-mana, bini dia kena turut juga. Jadi syarat tadi tu lara, syarat tu hampa, tidak tak berkesan lah. Ada juga yang mengatakan tak boleh. Kalau dia sudah berjanji begitu, dia kena turut lah. Tak boleh. Misalnya kita kata boleh nak nikah dengan hamba, tapi hamba nak duduk di rumah mak hamba di Kelantan, tak segi Kuala Lumpur ke mana ke tak, misalnya kita kata. Kalau gitu, adakah si suami saat ni terikat atau tidak? Dan bila nak disebut tu kecek-kecek gitu saja, kau masa kecek tu kau masa nak akad nikah, masa nak akad nikah, boleh berlaku. Jadi hak ni ada itulah khilaf lah dalam masalah ni. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir ini, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Auza'i dan ramai lagi yang lain berpendapat kata seseorang itu dia terikat dengan janji, dengan syarat yang dipersetujui, terutamanya semasa akad nikah. Bahkan kalau benda tu harus, atas benda harus lah, benda wajib tak boleh. Kalau benda tu harus, misalnya ni dia kata dia tak segi mana-mana, dia nak duduk rumah dia, nak duduk Kelantan ni, maka kena ikut. Jadi kalau suami dia pergi, bini dia tak pergi, orang tidak panggil deraka lah tu. Sebab apa? Atas janji tadi, atas janji dia tak boleh nak pukul, dia tak boleh nak kata gapo, tak boleh kalau sudah berjanji gitu. Jadi dia pergi seorang lah. Kalau pergi kerja ke apa pun, yang si bini ni duduk di rumah, kecuali kalau bini dia tu kemudiannya setuju untuk pergi bersama, lain lah, itu hak dia. Nak ayatnya hak dia. Bila hak dia tu, selagi dia duduk pertahankan hak dia, kita kena melera, kena jagalah hak dia. Kecuali kalau dia lepaskan hak itu, kemudiannya dia tak apa, dia nak turut, nak pergi kata, tak apalah. Tapi kalau dia tetap dengan syarat dia, dengan janji dia tu, lagu mana? Maka Imam Ahmad kata lagu tu kena turut dia. Bahkan Imam Ahmad kata, kalau dia syarat boleh nak nikah dengan hamba, tapi lepas pada ni tak boleh nikah dengan orang lain selagi hamba ada. Kalau dia beri syarat gitu, kita terima. Terutamanya dalam akad tu lah, depan tok wali, depan gapo semua tu, ataupun tok wali dia tu lah royak, tolong royak ni, anak hamba ni gini maksud dia ni, depan tok imam, depan gapo, patut setuju. Supaya zaman ni lah orang buat taklik gapo tu, macam taklik tu, jadi taklik kalau dalam masa sekian-sekian dia tidak balik, tak cara, tak beri nafkah, tak beri gapo, maka akan jatuh talak. Dia macam janji gitu. Jadi hak ni pun gitu juga, buat sorak suku. Jadi menikah ni dengan syarat ni, mengikut Imam Ahmad boleh diterima, kena pakar tu. Sebab apa? Sebab dia pegang inna ahaqqa syurut
an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furuj. Dia pegang dengan tu. Syarat atau janji yang paling patut kamu sempurnakan, tunaikan, ialah syarat ataupun janji semasa perkahwinan ataupun dalam perkahwinan, untuk perkahwinan. Boleh berlaku lah tu. Boleh berlaku. Sebab itu kita tengok dalam jadi mastahlaltum bihil furuj itu, cuba tengok muka surat 179 mana ada kitab ni. Hafiz Ibn Hajar kata, ai ahaqqus syurut bil wafa syurutun nikah. Syarat atau janji yang paling patut ditunaikan ialah syarat ataupun janji semasa atau untuk perkahwinan. Semasa nak nikah, akad tu lah, ataupun untuk perkahwinan. Jadi hak ni janji yang paling patut kita kena tunaikan, kena jaga. Jadi pegang hak tu. Cumanya hak tu maksud dia, hak Nabi SAW rakyat ni makna benda tu besar. Jadi dia kecek tu bahasa tu kiranya terang sangat lah. Terang sangat. Jadi rapat jik kita kata tu terang sungguh, iaitu syarat atau janji yang paling patut kamu sempurnakan ialah syarat janji yang menyebabkan halal kepada kamu kemaluan orang-orang perempuan. Kepada kita ni tidak halal nak tengok orang lain, ajnabiyah, perempuan asing. Tidak halal nak tengok. Kalau mengikut setengah-setengah ulama tu, muka pun tidak halal tengok. Lepas tudung, sampai setara tu rambut tidak halal. Tidak halal. Betis tidak halal. Perut tidak halal. Paha tidak halal. Tak boleh berlaku tu. Hak ni dengan sebab perjanjian ni menikah ni, bukan itu semua, sampai kemaluan pun halal. Boleh tengok, boleh gapo, boleh. Tu. Padahal sebelah daripada tu rambut pun tak boleh tengok. Dosa. Dosa. Hak dedah rambut pun dosa, hak jo tengok pun dosa. Tapi tak darah lah kita berjalan dalam masyarakat, dalam dunia. Hak tidak cara kau agama tu nyada lah, hak tak kena pejam mata jalan bawa motor kau gapo dah bawa kereta kau, ataupun jalan tepuh lah pula, dinding kau gapo-gapo pula. Jadi kena jelek. Cumanya itulah hakikatnya. Pada hak sebenarnya benda tu benda aurat, kena tutup. Tidak halal kita melihatnya. Tetapi perjanjian ni, akad nikah ni menyebabkan halal semua. Setara tu lah. Jadi benda ni orang korbankan begitu besar. Selama ni tak buka, tak tunjuk kepada siapa pun. Kalau orang Islam, sungguh lah, begitu bernilai, begitu disimpan, begitu dijaga. Jadi tiba-tiba dia nak buat segala-galanya. Lepas tu syarat dia tu kita tak boleh tunaikan. Pengorbanan besar benar tu. Jadi kita kena tunaikan. Kena tunaikan. Kalau tak sah, rakyat dulu lagi. Tapi hak kita rakyat tadi mazhab Ahmad. Mazhab banyak lagi khilafnya. Banyak lagi khilafnya. Kalau Syafi'i ke apa orang tu orang ni ramai lagi, dia tidak kata begitu. Syarat tu dia faham pula dalam ni, faham. Syarat tu kalau bercanggah dengan perkahwinan tu sendiri, tak boleh pakai tu, tidak semua terima, tak boleh. Syarat boleh nikah dengan saya, tapi nak setubuh tak boleh. Tak boleh lagu tu. Semua tak boleh. Tak pakai tu waktu tu. Batal selalu waktu tu. Tak jadi. Tak jadi. Serupa juga. Satu lagi, boleh nak nikah dengan saya terima, tak apa, tapi tak boleh nikah dengan orang lain. Baik, nikah dengan orang lain, nikah lain tu halal ke tidak kepada suami tu? Halal asalnya. Jadi dia tak boleh hakkan benda hak Tuhan halalkan gitu. Mereka tu pegang gitulah. Jadi kalau seorang tu kata kalau kita kata jadi dari segi pelawak tu, pelawak zahir lah, sebenarnya tidak salah. Kalau lepas tu dia tak saya pakai apa? Sebab apa? Sebabnya syarat ataupun janji ni perlu ditunaikan, iaitu selagi tidak mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Selagi tidak begitu, kalau sampai ke peringkat tu tak boleh pakai syarat itu, terbatal, hampa sahaja.
Gitulah benda. Misalnya hak Saudi, syarat dia tak boleh nikah lain selagi dia ada, sedangkan Allah SWT halalkan hak tu. Bila Allah SWT halalkan, dia nak haramkan, tak boleh. Dia bercanggah dah tu, tak boleh. Mana kalau selagi tak sampai ke peringkat tu, selagi tak sampai ke peringkat tu, jadi hak mana? Dah kalau rumah tadi, dia syarat duduk di rumah dia, hak tu pun tak boleh, hak tu pun tak terpakai. Jadi hak mana je syarat ni hak perlu ditunaikan? Dia kata, mereka dikata, iaitu syarat-syarat hak mana hak asas lah, hak asas. Hak boleh pakai. Mana dengan syarat kamu duduk, bergaul, hidup dengan baik, dengan harmoni. Kamu akan bagi nafkah, kamu akan tunaikan tanggungjawab sebagai suami. Sekadar tu je syarat hak boleh diterima. Gak kata demo ni, kalau tu syarat gapo, hak tu memang wajib dah, kata dia. Hak tu memang wajib dah atas suami, tak payah ayat tu. Ni benda lain ni, benda hak lebih lagi daripada tu. Dia nak ni hak kena tunai. Kalau lagu tu tak ada lebih, memang hak kewajipan dia dah hak tu. Beri nafkah, bergaul dengan baik dengan isteri, itu memang kewajipan dia. Jadi dengan sebab itu dia kata dah, hak ni hak lagu Saudi. Jadi atas dia minta, kalau kita terima, terikatlah kita. Depan tu email, depan apa dia tulis tu, tulis belakang. Lepas tu kalau lah, katakanlah dia syarat tak boleh nikah, mengikut mazhab ni lah, jadi kalau di negeri tu pakai kaedah mazhab ni, dia boleh dakwa ke mahkamah, boleh dakwa. Dia boleh batal perkahwinan. Sebab apa? Dia janji dah tak sih. Boleh dakwa. Dan hakim boleh tahan suami itu daripada berkahwin. Kalau mengikut ni lah. Kalau tak ikut ni tak gitu. Jadi hak tak terpakai langsung, hak tak boleh diterima langsung lagu mana? Syaratnya begini. Boleh nak nikah dengan saya, tetapi awak kena cerai bini awak ada dah. Tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Dia tak terpakai. Tu tak boleh. Tapi kalau sepuas ni, dia tak nikah lagi, tak ada bini lagi, dia tak ada anak, apa dia semua Hasan ni. Siapa kau peringkat tu pun boleh. Boleh nak nikah dengan saya. Kalau sampai dulu contoh dia buat contoh dalam kitab-kitab ni, sampai dulu boleh. Tapi awak tak boleh menyimpan hamba saya. Hamba nak ada boleh, nak jual beli, nak apa boleh, tapi nak bergaul dia sebagai bini tak sih. Syarat. Kalau zaman dulu, zaman sekarang ni tak ada lah. Zaman sekarang ni kalau nak ada pun nikah lain, hak tu masih diterima. Kalau dalam mazhab Ahmad, Auza'i gapo terima. Imam Tirmizi ada ambil juga hadis ni. Selepas dia kemukakan hadis ini, dia kata amalan orang ramai di sisi ahli ilmunya mengikut hadis ni lah. Dari kalangan sahabat, antara mereka Sayyidina Umar pakai lagu ni. Yang ni kita kena tunaikanlah, sempurnakanlah janji itu. Qala, kata dia, kalau seseorang lelaki itu menikah dengan seorang perempuan dan dia syarat, dia terima syarat tu, iaitu dia tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya, tak akan buat gimana-mana lah, lazimah, mana dia terikat dengan hal itu, dia terikat dengan janji itu. Wabihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu Imam Tirmizi kata. Imam Syafi'i pegang hal ni, Ahmad dan Ishaq pun pegang ni. Kata qal, demikianlah dia kata. Wa naqlu fi hadha min asy-Syafi'i gharib. Tetapi nukilah nak kata Syafi'i itu kata lagu tu itu gharib pendapat. Sebab Syafi'i tak kata gitu. Boleh jadi ini salah satu pendapat Syafi'i. Sebab biasanya kalau dalam Tirmizi itu, kalau dia nukilan daripada Syafi'i, pendapat Syafi'i itu qaul qadim, bukan qaul jadid Syafi'i. Apakah hadis ini di sisi mereka dipakai untuk syarat-syarat yang tidak bercanggah dengan kehendak perkahwinan itu sendiri. Itulah.
Tu lah dia berkata, kalau bos tu bergaul dengan baik, bagi nafkah, bagi pakaian yang sepatutnya, tu memang kewajipan dia dah. Tu memang kewajipan dia dah, kata dia. Jadi sebab dia pegang ni jumhur ulama lah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, apa kata, dia kata hak ni pakai hak mana-mana yang boleh lah, tidak bercanggah dengan kitab Allah. Seperti dalam hadis Barirah, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Mana-mana syarat atau janji yang bercanggah dengan kitab Allah, batil, tak terpakai. Jadi misalnya kalau berjanji ataupun syarat tak menikah, tak boleh menikah dengan orang lain, sedangkan dalam Quran kata boleh. Kitab Allah tu boleh. Tak ada pula dia kata kalau syarat gini-gini, tak ada. Dia tak boleh tambah hak tu, tak boleh nak lawan hak tu. Tak boleh nak lawan hak tu. Jadi kalau bawa hadis, tak boleh nak lawan hak tu. Jadi dia terbatal lah apa dia syarat ataupun janji tadi. Dan hadis al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam terikat dengan janji dan syarat yang diterima oleh mereka. Illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan benda haram dan atau mengharamkan benda halal. Jadi hak ni termasuk dalam hak ni lah. Dia kata tak boleh tu. Jumhur ulama kata tadi. Dan hadis al-muslimuna ala syurutihim ma wafaqal haqq. Jadi dia mari beberapa contoh. Kemudian itu yang mana tak boleh lah, tak terpakai. Iaitu ada Ubaid bin As-Sabbaq, kata ada seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, dia pun syarat untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya, tak bagi ke lain. Kes itu dibawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membatalkan syarat, mana tak boleh. Inilah yang dipegang oleh ulama-ulama yang lainnya. Dan dia kata seseorang isteri itu dia kena dengan bersama dengan suami dia. Hak tu hak lebih kuat lagi. Supaya juga satu lagi, riwayat daripada Jabir, Nabi SAW meminang Ummu Mubashir bintil Bara bin Ma'rur. Dia kata saya sudah janji dengan suami saya untuk tidak nikah selepas pada dia mati. Nabi SAW kata, tak boleh lagu tu. Pasal apa? Pasal Tuhan halalkan. Jadi kalau kita kata tak boleh lagu tu, maknanya mengharamkan yang halal. Tak boleh lah. Jadi oleh bagaimanapun benda ni benda khilaf lah. Benda ni benda khilaf. Soal nak pakai lagu mana-mana tu, tu bergantung kepada pemerintah semasa. Tengok mana yang sesuai, mana yang sesuai. Kemudian bab hak suami atas isteri. Riwayat daripada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, kedua-duanya sahabat. Qais itu pun sahabat, Sa'ad bin Ubadah itu pun ketua sahabat, ketua puak-puak Ansar dari kalangan Khazraj. Dan dia meriwayatkan hadis ni. Orangnya tinggi, suku ayah dia juga jenis tinggi. Tak apalah. Dia kata dia pergi ke Hirah, di sana dia tengok orang sujud kepada ketua, pemimpin mereka. Dia pun dalam hati terkata, kalulah boleh sujud, kalulah patut sujud, kalau nak kira patut sujud kat Rasulullah, lebih patut sujud lagi. Juga Rasulullah ketua yang lebih besar lagi kalau nak kira. Lagu mana? Dia pun balik jumpa dengan Nabi SAW. Ayatlah gitu ceritanya. Kalau nak kira lebih patut sujudnya kita, kalau nak kira sujud kat, sujud padamu lah.
Nabi SAW pun kata, lagu mana kalau lagu tu? Yang ni bila aku mati, kalau aku matilah, mu lalu dekat kubur aku, adakah mu nak sujud kubur aku tu? Sahabat tu kata, tidak. Kata dia, Nabi SAW kata, adakah lagu tu jangan, tak sah. Jadi sujud ni tak boleh kepada manusia. Nabi SAW kata, kalaulah aku nak suruh, nak kata boleh sujudlah kepada siapa-siapa, nescaya aku akan kata, nescaya aku akan suruh orang perempuan supaya sujud kepada suami mereka. Pasal apa? Pasal besarnya hak suami atas mereka itu. Tapi aku tak suruh juga. Hak tu pun aku tak suruh juga. Aku kata tak boleh juga. Kalau nak kata boleh lah, kalau ada boleh lah tu kan. Tapi itu pun tak boleh. Tak ada lah. Jadi makna sujud kepada manusia ni tak ada hak boleh. Sujud kepada manusia tak boleh. Tapi ke mana-mana pun Nabi SAW ada kata juga, kalau aku nak suruh, kalau boleh suruh, kalau ada orang yang berhak disembah, dia isteri lah, kalau tapi tak ada, tak boleh lah. Ke mana-mana pun dia tak sebut orang lain. Ini menunjukkan suami itu sangat besar kedudukannya, dan hak dia tu atas isteri setara tu. Jadi bila Nabi SAW berikan hak setara ni kepada suami, dia sepatutnya dia tidak hak gitu saja. Sepatutnya begitu besar hak yang dia dapat, keistimewaan yang dia dapat, biar padailah dengan dia. Dia tu setara mana jauh baik, dia buatlah sebaik-baiknya, barulah padai, barulah munasabah. Kalau tidak, dia tidak bagi keistimewaan gitu saja. Sebab tanggungjawab tu banyak. Tanggungjawab, ambil cara, beri perhatian yang penuh, jaga anak-anak dengan baik. Itu semua tu diberikan, disempurnakan. Dia adalah hak tu. Dia mari sekali. Dia mari sekali. Ni kalau tidak, ya isteri tu pula kata, lagu ni kau, lagu ni tak pernah sabar sikit abuk. Susah kau nak sujud dah, nak siung tangan pun tak pandai. Nak siung tangan pun tak pandai. Kalau nak kira pandai-pandai, masak nasi pun tak payah, tak pandai. Kau dia. Mana kadang-kadang jadi siapa ke peringkat tu lah. Tapi kalau nak kira lelaki tu, si suami tu, kalaulah dia buat tanggungjawab dia tu, memang kalau nak kira padai, kalau kita tengok umat lain lah, bukan Islam, sujud dah, padai dah kalau dia sujud pun. Tapi Islam ni tak boleh. Tak sudut royak, baik setara mana, jauh setara mana, dia bui habis segala hajat bini dia, tak boleh. Sebab sujud ni hak Allah, orang lain tak ada. Tak ada. Dan haram, termasuk dalam dosa besar kalau buat. Kalau dia kebetulan duduk cokoh, dia pun turun, ditunduk gitu, kerana nak pegang tangan, nak cium kau, itu tidak panggil sujud lagu tu. Moga dia duduk rendah. Kalau tidak, nak pegang tangan lagu mana? Tidak panggil sujud. Sujud ni hak maklum sujud lah. Apa kita sujud semaya tu? Kalau orang duduk di bawah, kita pun jadi tunduk pada dia tu, cerita lain hak tu, bukan sujud, bukan maksud rokok. Tapi kalau rokok tak ada keperluan ke apa, dia tidak duduk bawah ke, dia tidak duduk rendah ke, itu memang haram. Siapa ke peringkat rokok tak boleh dah. Membongkok di hadapan orang tu, siapa ke peringkat rokok pun tak boleh dah. Sebab apa? Sebab hak tu Allah. Mula-mula rokok asal peringkat, lepas tu sujud ke bawah lagi. Kalau sujud tu lagilah tak boleh, lagilah tak boleh. Dan dalam hadis ni kita dapati umat-umat lain, orang-orang yang bukan Islam, daripada dulu lagi sebenarnya dia sudah ada budaya sembah. Sembah ketua, sembah pemimpin, sembah raja, sembah gapo ni memang ada dah lama dah benda ni. Nabi SAW
mari ubah benda tu. Dalam usaha dia nak mengubah tu, kadang-kadang dia mari orang duduk, orang bangun pun dia tak boleh. Bukan tak boleh maknanya kalau kita orang hormat bangun pergi sambut dia, bukan tak boleh dari segi hukumnya. Tetapi dalam proses dia nak mengubah tu sampai ke peringkat tu pernah berlaku. Pasal apa? Tak boleh. Nak ubah hak tu lah. Nak ubah hak tu. Jadi sekarang ni kalau kita nampak setara Nabi tu pun tak boleh sujud, tak boleh gitu gini ya. Hak lain setara mana? Jadi lekeh belaka, tak ada adalah hak besar. Sebab bagi kita Nabi tu hak paling besar. Dan kalau Nabi pun tak boleh, apa lagi hak lain? Tak ada lah. Sekadar hormat, sayang, sanjung boleh lah lah hak tu. Tapi ni sujud rokok tak boleh. Sujud rokok tak boleh. Itu antara yang dapat kita ambil daripada hadis ni lah. Lepas tu apa Nabi SAW kata, lagu mana kalau mu lalu dekat kubur aku? Mana dia mengandaikan nanti apabila dia mati ada kubur. Jadi hak ni riwayat hak ni daripada sini sampai ke akhir ni dia tidak ada dalam hak lain. Dalam riwayat orang lain selain daripada Syarik ini, dalam sanad ni kan ada kan, Imam Abu Dawud ambil daripada Amr bin Aun, dia ambil daripada Ishaq bin Yusuf, dia ambil daripada Syarik. Syarik tu qadhi. Dia ni dia banyak melakukan kesilapan, tapi dia salah seorang perawi Bukhari juga. Cuma Bukhari tidak jadikan asas lah perawi utama dia, tidaklah. Tapi sebagai mutabik dalam syawahid apa dia ada, dalam Bukhari pun ada Syarik ni. Bahkan salah satu riwayat dia dalam Bukhari itulah yang dikritik oleh ulama-ulama. Ada dalam Bukhari sebab riwayat dia lah. Tapi maksud Imam Bukhari nak buat sebagai perbandingan saja, bukan dia nak buat hujah dengan hak tu. Jadi supaya juga di sini hak ni sampai ke hujung ni dalam riwayat dia ada. Tapi kita tidak pasti juga apakah hak ni betul-betul salah, bukan hak asal. Sebab dia tu bukanlah dari segi akidah kau tak molek dah, cuma dari segi ingatan dia tu jadi tidak sekuat dahulu. Selepas pada dia jadi Tok Qadhi tu bercelaru fikiran dia. Dalam kecelaruan tu kadang-kadang jadi tubik benda lain. Tubik benda lain tu. Tapi kalau kita nak kira hak ni termasuk betul lah, hak ni termasuk dalam hak asal juga, walaupun riwayat daripada dia sahaja, maka munasabah juga. Apa maksud dia? Cuba tengok dalam syarah tu. Lau mararta biqabri akunta tasjudu lahu. Kalau mu lalu dekat kubur aku, yang sekiranya aku mati, orang tanah lah, maka adalah kubur. Lepas tu kalau kamu lalu dekat kubur aku tu nak sujud ke? Dia kata tak. Nabi SAW kata kalau lagu tu janganlah. Apa-apa dia kaitkan dengan kubur dia tu. Hak ni kalau nak sujud pun semasa dia hidup, apa dia kaitkan dengan kubur dia? Kalau tak boleh sujud di kubur, begitulah juga. Tak boleh sujud ketika hidup, apa kaitannya? Situ. Di sini dia kata fala taf'alu khitabun 'amun lahu wa li ghairihi. Ni hak Nabi kata ni jangan buat lagu tu bukan untuk dia tu saja. Untuk sahabat ni iaitu Qais bin Sa'ad ni saja, bahkan untuk orang lain juga, umum. Hak ni semua tak boleh. Yang ni semasa hidup pun lagu tu juga jangan kamu sujud. Kata At-Tibi. At-Tibi ni dia memang sahih juga lah dari segi pasal dia buat syarah Mishkat, namanya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Tok guru kepada pengarang Mishkat ni siapa? Tibi ni. Tok guru kepada pengarang kitab Mishkat. Dia lah suruh anak murid dia tulis Mishkat tu. Lepas tu bila anak murid dia tulis selesai tu, Tok guru tu sendiri syarah anak murid. Tok guru sendiri syarah. Dia kena sangat. Dia syarah. Tu syarah dia tu lah orang selalu rujuk. Dia kata maksudnya ialah usjudu lil hayyil ladzi la yamut. Kamu kena sujud kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati. Waliman mulkuhu la yazul. Dan kepada Tuhan yang kerajaannya tidak hilang.
fa innaka innama tasjudu li al-an mahabatan wa ijlalan. Kalau kamu sujud kepada aku sekarang ni pun, itu kerana kamu rasa aku ni hebat, atau kerana kamu nak membesarkan aku. Lagu mana kalau aku ni sudah jadi tanah, masuk dalam tanah, mu tak akan sujud dah. Mu tak akan sujud dah. Tak ada nak sujud dah. Dah jadi tanah, sujud apa? Apa hebatnya? Orang pijak-pijak dah. Apa lebih nak mulia apanya? Itu. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad ni, bagi saya lah, mengikut pendapat saya, apa dia kaitkan dengan kubur dia tu? Lagu mana kalau mu lalu dekat kubur aku, mu nak sujud? Ada sujud. Ada kalau tidak sujud, aku hidup ni pun jangan sujud. Apa kena mengena tu dengan hak hidup, dengan hak selepas mati? Hak selepas mati tu munasabahlah. Kita kata kalau tidak sujud pun mu mati dah. Kalau hak hidup ni masih patut juga, tapi dia kaitkan dengan hak tu. Apa? Kata Khalil Ahmad, bagi saya makna hadis ini ialah kubur tu tempat jisim, tempat orang simpan tubuh. Kubur tu sebagaimana jisim itu tempat ruh, tempat tersimpan ruh. Kubur tempat tersimpan tubuh, jisim tempat tersimpan ruh. Alladhi huwa hamilul kamalat, ruh yang dialah punca segala kelebihan tu. Bukan tubuh, ruh tu. Sebagaimana tidak boleh disujud kepada mahal sebagaimana tidak boleh disujud kepada tempat ruh, li mahallil jism. Sepatutnya dia kata li mahallil ruh. Ini celaru. Kama annal jism mahallul li mahallil jism la yusjadu li mahallir ruh alladhi huwal jism. Sebagaimana tidak, ini betul dah. Betul dah. Li mahallil jism makna kubur tu. Sebagaimana tidak boleh disujud di tempat tubuh, simpan tubuh, begitulah juga tidak boleh disujud kepada tubuh, tempat simpan ruh. Dia ada kait takut tu. Kata dia. Sebab hal ini bekas saja. Bekas saja. Tempat simpan gitu je. Ini pendapat lah. Ini pendapat masing-masing. Lau mararta biqabri. Satu. Tadi. Yang keduanya, di sini ada isyarat daripada Nabi SAW bahawa mungkin, tidak mungkin lah, macam dia sebut dah akan berlaku, akan datang. Memang benar dia telah berlaku pun, cuma tidak meluas. Kalau kita tidak nak kata tidak berlaku, tidak meluas, tidak secara terbuka. Kalau di tempat kita, kalau dalam dunia ni sembah kubur ni banyak dah, bukan sekadar kubur Nabi. Kubur Nabi tu orang tidak sembah tu pasal kerajaan Arab Saudi tu duduk dia jaga. Kalau nak kira ada hak sesak ni, lagilah setara kubur orang lain tu wali pun dia pergi sujud. Jadi hak ni umum. Tempat kita je kita tak dapat, sebab ada kawalan daripada pihak pemerintah. Salah buat lagu tu, siapa dia buat lagu tu salah. Kalau di tempat-tempat lain di luar negara banyak benar. Padahal dia Nabi SAW kira kerak dah, tutup pintu dah ni, tutup pintu. Apa dah kamu nak sujud? Dia kata tak. Maknanya Nabi mengesahkan dia kata tak. Betul lah. Kalau tak betul dia kata apa tidak sujud? Pula aku ada sebetulnya ya. Tapi masalahnya semasa hidup ni pun dia tak boleh sujud dia. Selepas mati pun tak boleh juga. Makna kedua-dua keadaan tu dia tak boleh berlaku. Setara ni kata ni buat lagi, buat semacam. Dan kalau tak boleh sujud kubur Nabi, kubur orang lain gaponya ada. Jadi sampai ke peringkat sujud ni, dia bukan sujud gitu saja, minta dengan orang yang duduk dalam kubur tu, minta doa. Pasal apa? Dia kata tu wali gapo ni tak mati. Nabi tak mati. Dalam Quran sebut orang mati syahid.
Tak mati, dia hidup. Bahkan dia hidup tu lebih istimewa lagi. Dah kalau hidup, kita boleh minta dengan dia lah. Dia faham gitu. Dah kalau dia hidup, dia dengar kita kecek, kita beri salam pun dia dengar. Kalau tidak, buat ke dia? Jadi kita minta lah. Bila kita minta, dia masih boleh doa lagi. Kalau kita kata dia boleh doa sekat dalam hidup ni, sepik lah, terhad sangat lah. Jadi orang ni orang istimewa, lepas mati dia kau hebat lagi. Sebab dia tidak ada gangguan duniawi. Tak ada. Dia tidak ada hijab dunia. Tak ada. Di sana dia sudah bersih. Lagi kata dia, kita boleh minta. Satu golongan kata kita minta dengan dia, biar dia minta dengan Tuhan, supaya kita pergi jumpa dengan orang-orang yang kita anggap orang soleh, kita minta dia doa untuk kita. Tak boleh kata dia. Hak ni dah hidup lagi, lepas mati pun kita suruh dia minta dengan Tuhan. Satu peringkat, satu golongan. Satu lagi golongan yang memang bukan minta suruh dia minta doa dengan Tuhan, tak, minta dengan dia terus. Minta dengan dia terus. Jadi dia kata apa gitu? Tuhan beri kuasa kepada dia. Jadi sepuluh kafir dah lah. Duk semua berhala gapo tu. Jadi sepuluh kafir. Dia ada di kalangan orang Islam ni yang berfahaman begitu. Yang berfahaman begitu. Di Pakistan, di Turki, di Iran, di Iraq, di India, banyak. Biasa yang kita boleh tengok. Gomo buat masjid, kubur tu dia letak dalam masjid. Mana? Dalam masjid. Padahal Nabi SAW kata dah, jangan kamu buat masjid kubur aku. Setara masjid, setara kubur dia pun dia tak boleh. Puak-puak ni buat. Memang perhidup benar lah. Kadang-kadang kita tengok tu, gapo dia meriah sangat ni. Apa pasal aku lelak cerah masjid, buat jamuan ke apa, kubur punya hari mati apa dia menyambut hari kematian, dia panggil hari kematian, urs dia panggil, menyambut hari kematian. Dia buat besar-besaran lah, pakat pergi situ dengan tabur bunga atas kubur ke apa, saling kain tudung kubur tu dia besar. Pakat pergi sujud, pakat pergi jamuh, tak apa dah, jamuh kubur tu ambil senyum, ambil berkat. Sampai setara tu dah umat Islam ni teruk. Padahal Nabi tutup dah ni, royak dah, royak dah. Setara ni adakah kamu nak sujud? Tidak. Betul lah, lagu tu lah nak. Dalam hidup ni pun tak boleh, selepas mati pun tak boleh. Ni sujud kubur-kubur lain. Hak tu tak ada siapa boleh nafi sebenarnya. Salah satu jasa kerajaan Arab Saudi, hak orang panggil Wahabi, dia pun tidak kenal juga nama tu. Dia pun tidak kata dia Wahabi. Hak orang duduk kata Wahabi tu, salah satu jasa dia, kebaikan dia kepada umat Islam, hak ni salah satu. Dia jaga kubur Nabi tu sampai tidak disembah. Sedangkan satu ketika dulu sujud sembah, pergi sapuh kubur tu satu ketika dulu di zaman kerajaan Uthmaniyah. Orang duk soho sangat kerajaan Uthmaniyah. Dia mau tahu ke pada masa tu apa dia berlaku? Sembah kubur ni biasa je di tanah haram tu pun. Tu kebaikan dia mari ubah. Tak ada dah syirik, muncul syirik. Sekurang-kurangnya di tanah haram tu, sekurang-kurangnya di Mekah, di Madinah, tak ada berlaku benda lagu tu. Nak berlaku dalam dunia lain ikut dia lah, nak kan. Tapi dulu di situ pun tidak terpelihara. Orang tak tahu. Orang duk bilang hak kurang dia. Hak lebih dia. Gapo dia? Setara mana dia jaga? Akidah umat ni selamat kerana dijaga hak sana. Kalau tidak tak tahu. Kubur-kubur sahabat-sahabat, kubur-kubur isteri Nabi Allah pun lagu tu juga. Ni puak-puak sembah kubur kan panggil. Sembah kubur. Jadi hak pergi pasal lapu, pergi pasal gapo ni bayar lapu, bil elektrik di kubur tu kan, satu kebajikan buat pahala. Tu negeri orang yang benda kita tak boleh tengok tempat kita benda tu. Tak ada. Tapi negeri orang tu sampai ke peringkat tu. Lepas tu
Hadis ni tak ada ngaji kau, kita hadis nak ni, kita hadis ni ngaji. Hak ngaji ni suku. Apalagi ada pula aliran. Muka kajian tak cara. Lagu tu lah kalau tak ada kajian. Kalau tak ada Islam, kajian tak cara. Bermolek baru. Kalau nak pecah, nak balah, nak ada puak-puak, bermolek baru. Hak tu kalau di India, hak tidak Islam. Kalau di Pakistan, hak Islam. Di Turki, hak Islam. Ya kan? Dan kalau pemerintah tu pun faham lagu tu. Kalau pemerintah tu pun faham lagu tu. Pemerintah tu pun sendiri dia pergi buat kerja lagu tu. Dia bagi bantuan lagi. Nak comel kubur tu. Kita kabar ke masjid, dapat masjid, rupanya kubur. Rupanya kubur. Jadi hak ni tak ada ruang sebenarnya. Kalau hak mengaji sungguh, pakar sungguh, tak ada ruang. Tapi kita sudah tengok dah, itulah kelebihan. Kita tengok kelebihan tempat kita. Bukan kurang belakang kita ni, ada hak kurang, ada hak lebih. Hak lebih pada orang hak ni. Antara hak lebih. Kita dalam bab agama ni agak terkawal. Pasal apa? Kita ada pelindung, raja. Kita ada majlis agama di mana-mana negeri. Itu kelebihan dia. Jadi agak terkawal, benda-benda ni tidak berlaku. Kecuali kalau orang dalam majlis tu sendiri dah punah, misalnya kita kata dia pula sokong hak tu, lagu lain lah. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada benda lagu tu. Jadi dengan sebab itu tak boleh hidup. Tapi kalau kita tengok dari segitulah, dia sistem mana-mana pun ada lebih kurang. Ada lebih, ada hak kurang dia. Tapi kalau kita tengok sistem presiden, sama ada di Pakistan, Islam juga. Indonesia, Islam juga. Tapi masing-masing dia tak cara. Sistem presiden dia tak cara. Ikut mu buat masing-masing. Mu sanggup buat masjid bersama mana lah. Mu nak buat gereja bersama mana, ikut. Dia tak ada kawalan. Tidak terkawal. Dari segi agama, dari segi akidah, ikut. Mu nak balas ke apa, jangan ganggu orang, sudah. Dia apa yang lagu tu kita tengok. Itulah sebab jadi puncak bercelaru. Walaupun di Mesir sendiri pun, presiden sebelah tu Azhar, sebelah sini tak jauh daripadanya kubur Sayyidina Hussein. Siapa dia cakap? Dikatakanlah kubur Sayyidina Hussein. Bahawa orang duduk sembah, orang duduk siung. Hak ngajar tu ngajar. Nak kan? Supaya juga ni Darul Ulum dia main hebat, menentai benda-benda ni. Baca hadis habis nak tahu. Abu Daud kau apa ni, Bukhari kau apa habis nak tahu. Tapi dia boleh buat apa? Dia boleh sekat orang duduk sembah kubur. Boleh. Bahkan ni orang-orang besar ni, pengasas Darul Ulum dia apa ada kubur, kawasan kubur, kena jaga. Nak pakat berebut nak pergi sembah kubur. Kena ada orang jaga seorang, kawal. Kalau tidak ada pergi pasal lampu situ, pasal pelita ke dulu mula-mula. Setara tu negeri orang. Kita alhamdulillah tak ada tu, selamatlah. Tak ada banyak masalah. Kalau tidak kan, ada perhidup benda-benda lagu ni, kalau sana buat apa berelui. Memang dia itu benar lah. Bak kubur-kubur ni, memang itu benar. Lepas tu kajian tak cara. Jadi ada mufti ni, ada mufti dia, ni ada mufti dia, mufti masing-masing. Melawai pula situ. Apa kita nak kata ada? Baru ni ada tengoklah dalam internet ke apa perkembangan luar negara macam di Pakistan ke apa tu, dia panggil masing-masing nak tunjukkan Syekhul Islam masing-masing. Hak Berilwi pun dia ada Syekhul Islam dia, hak ni ada Syekhul Islam dia. Kajian tak cara. Itulah keburukan hak kita dapat tengok sendiri sistem presiden dari segi agama terbiar. Jadi akhirnya Syekhul Islam hak Berilwi tu dihukum sesak oleh Syekhul Islam dan puak-puak ni, mufti besar alik ni, alik kita lebih kuat alik kita ni. Jadi hukum sesak, marah dia kata kau tu bik rahsia dia kata apa dia ngaji dengan Imam Abu Hanifah tu sendiri 9 tahun. Tak sesak mana kita kata padahlah dah. Dia kata 9 tahun dia ngaji.
mana mengaji? Orang pun semua tahu, dia pun sedar, dia kecek. Dia kata alam ruh. Alam ruh. 9 tahun mengaji dengan Imam Abu Hanifah secara langsung. Itulah Syekhul Islam Barilwi di Pakistan. Pak ikut dia nak dakwah macam-macam, gapo dia nak kata apa? Dia lah yang kata ijtihad dia. Apa yang kita kena buat perayaan di kubur? Perayaan di kubur tu buat apa? Bila sampai ulang tahun kematian dia, apa yang kita buat perayaan? Kita pasang lampu lilak, kita tabur bunga, kita buat jamuan apa? Sebab apa? Urs itu makna dia hari pengantin. Hari pengantin. Jadi orang yang mati ni kan, kalau kita baca hadis kata dia, bila malaikat tu pergi tanya dia, bila dia boleh jawab semua, malaikat pun kata nam kanaumatil arus, tidurlah seperti tidur pengantin. Dah kalau tidur pengantin, malam pertama tu orang buat apa? Orang bawah kan? Orang bawah, orang jamu, orang pasal lampu dia meriah. Tu yang kita buat. Apa salahnya kata dia? Kita nak kan, masing-masing dengan hujah masing-masing, cara dia. Dia pun guna hadis tu juga. Apa yang dia kata? Tidurlah seperti tidur pengantin. Malam pertama tu apa dia orang buat? Meriah lah, bersinar-sinar rumah tu, hias sana hias sini. Itulah yang kita buat. Kita meraihkan dia tu malam nikah dia. Malam nikah, malam mula-mula pergi tu, dia bahagia seperti pengantin. Dalam hadis kata, sedangkan kita tengok ulama-ulama dulu, siapa pun kata lagu tu buat lagu tu. Tu lok masing-masing punah gandang habis. Punah gandang habis. Tapi dia dakwa dia Hanafi, dia dakwa dia mazhab Hanafi, dia dakwa dia ahli sunnah. Dia lah ahli sunnah sebenarnya. Tengok lagu mana jadi tu. Bercelaru. Ahli sunnah saja tu berapa? Ahli sunnah saja tu bercelaru. Sebab tu tak boleh. Ni dia menjurus ke arah tu, pergi ngaji di kubur, pergi ngaji di gitu gini, ke arah tu pergi. Apa-apa Barilwi ni dia itu benar, kubur-kubur ni hidup benar. Tempat kita alhamdulillah tak ada, sebab keadaannya terkawal tadi lah. Lepas tu hadis daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, katanya kalau seseorang tu panggil, ajak isteri dia ke tilamnya, bini dia tak pergi, maka semalam tu si suami ni dalam keadaan marah kepada isteri, nak marah. Malaikat melaknat dia, isteri tu sampai ke pagi. Jadi mana ajak sebagai suami isteri lah, nak berseronok-seronok. Kita kata isteri tu tak sih, kecuali kalau dia ada keuzuran. Kalau dia tak ada keuzuran, ini maksudnya tak ada keuzuran. Tiba-tiba panggil tak pergi. Begitu besar hak suami itu. Dia duduk buat gapo, dia dalam keadaan lagu mana pun, kalau dia tu tidak uzur hak sebenar. Uzur hak sebenarnya lagu mana? Dia sakit. Uzur lagu mana? Dia bagi kotor. Tu tak boleh. Kalau tidak begitu, dia kena tu. Itulah hak suami atas isteri. Dia kena penuhi hak tu. Kalau tidak, apa dia sebut malam ni? Sebab biasanya malam lah. Bukan makna khusus dengan malam. Kalau tengah hari bila pun lagu tu juga, sepatutnya ya. Cuma ni dia sebut ni hak biasa, hak kemungkinan besar boleh berlaku keadaan itu. Jadi laknat sampai ke pagi. Jadi kalau tengah hari sampai ke petang begitu. Sampai ke petang. Dia tak boleh. Ini bab hak perempuan atas suaminya. Hak perempuan atas suaminya. Riwayat daripada Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, dia kata, saya tanya, wahai Rasulullah, apakah hak isteri kita atas kita, terhadap kita? Nabi SAW kata, memberi makan kepada dia bila mu makan. Ini tidak semestinya kalau kita makan, dia pun kita kena beri makan, tak boleh. Mungkin Nabi kata bila mu makan, mu kena beri makan. Tidak lagu. Itu maksudnya kita kan, kalau nak makan untuk sendiri cepat kan, kita jaga, kita berasa lapar kau gapo, keperluan nak makan.
Jadi bini kita tu pun lagu tu juga muka dia orang. Jadi bila kita makan, kita kena ingat dia. Tidak semesti dia makan sekali, dia makan selalu. Tak, bukan maksud tu. Nak rayaknya, mana kita kena ingat. Itu tanggungjawab kita. Lepas tu kalau kita tak ada pitih, kita susah, kita tak ada kerja, si isteri tu pula buat kelip pitihnya. Kita nak makan pula pitih dia tu pula. Dia redha. Maknanya besar benar lah pengorbanan dia kepada kita. Jadi kena jaga benar lah hati dia. Sebab itu tanggungjawab kita. Kalau dia buat tak saya masak, tak saya apa, kita tak boleh kata apa ke dia. Tanggungjawab orang lelaki. Kena beri makan kepada isteri, kena beri pakar. Kalau dia boleh buat gitu, mana dia beri pula, mana lebih benar lah dia pengorbanan dia tu kepada kita. Dia beri hak dia pula pada kita. Bila engkau pakai, kamu pakaikan kepadanya pakaian bila engkau pakai pakaian. Tidak kata mesti selalu bila kita pakai dia kena pakai juga. Tidak lagu tu. Yang ni kalau kita berasa perlu, nak pergi sini, nak pakai lagu ni, nak gini, pakai hak ni, dia pun kita kena fikir lagu tu juga. Keperluan dia tu sesuai dengan dia lah. Apa yang kau pakai tu tidak bermakna pakaian orang lelaki. Yang ni pakaian yang layak dengan kita. Dia pun hak layak dengan dia lah. Dia tu sebagai isteri kita. Jangan buat dia tu sebagai hamba, sebagai orang gaji. Pakaian tu bui tak padan dengan kita. Pakaian yang diberikan itu memanglah pakaian orang perempuan. Bukan dalam hadis ni ada yang kita jumpa kemudian tu, apa yang kamu pakai. Bukan maksudnya pakaian lelaki nak beri kepada dia, tidak. Yang ni dari segi nilainya, dari segi sesuainya, munasabahnya, taraf tu lah. Taraf kamu setara mana, sesuai dengan kamu. Jangan pukul muka. Pukul muka. Kalau ada keharusan pukul pun, ada peringkatnya pukul. Jangan pukul muka. Jangan kata huduh. Jangan ucapkan ucapan yang kasar, kesat terhadapnya. Itu maksud la tuqabbih. Jangan kata lagu tu. Benda-benda kau tak sedap dengar lah. Kalau orang kata kita pun, kalau dia kata kita pun, kita tak sedap dengarnya kok. Bodoh kau misalnya kita kata, dungu kau, macam-macam lah. Orang yang mulut lepas kat dia kata macam-macam lah, habis habis dia lepas dengan bodohnya, bongoknya, lembaynya, macam-macam dia boleh kata. Tak boleh. Tak boleh. Sebab orang perempuan biasanya tak berapa berani. Orang lelaki ni dia moga dia berkuasa. Kadang-kadang dia guna lagu tu Nabi alah ke dia tu. Bukan makna orang perempuan tak ada kata. Sebab biasanya orang perempuan tak berani. Ada juga perempuan hak kata pun, boleh jadi dia kata lip belakang, ikutlah, tak boleh belakang. Hak lelaki dia berani, dia boleh kata. Kadang-kadang dia tak takut bini dia, dia boleh kata tak boleh. Itu hak isteri atas suami. Atas suami dia tak boleh kata benda lagu ni. Wala tahjur, jangan tinggal kecuali di rumah. Jangan tinggal kecuali di rumah. Maksud tinggal ni maksudnya kalau kita adalah berlaku perselisihan dengan dia, perselisihan dengan dia, dan kita nak ajar dia lah, seperti dalam ayat wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ni semua ni ayat hadis-hadis ni dia ada kaitan dengan waktu juga. Mana kalau kamu takut bini kamu tu jadi deraka, nasihat dulu. Lepas tu pisahkan tempat tidur. Jangan tidur sekali. Jangan tidur sekali. Jadi hak ni pun kamu pisahkan, tapi jangan pisah tu pergi letak dia lain dalam rumah juga. Jangan balas sikit atas pergi ke rumah dia lalu. Rumah tua. Ataupun halal dia tak boleh duduk dalam rumah. Tak boleh. Kalau dengan maksud nak ajar dia pun kita tak suka. Jadi tak boleh tidur sekali dalam malam tu. Pasal apa? Si suami tak suka. Dia tak tidur sekali. Tapi tak tidur sekali tu, tinggal dia lah. Tinggal dia mana? Dalam rumah tu juga. Jangan gaduh gila dalam rumah tu juga.
Kalau tidak jadi tahu apa ni, balik pula dah. Dengan beg-beg pakaian ke apa, balik ni dah apa. Tak selesai nampak gitu. Ya sekadar dalam rumah lah. Itu perselisihan kecil, masih kecil lagi, tak perlu orang lain tahu. Caranya lah ke mana? Situ. Maknanya apa ni, Allah SWT bagi arahan ni kepada lelaki. Nabi SAW pun bagi arahan kepada lelaki. Lelaki ni dia kira-kiranya sebagai ketua, sebagai pemimpin, dia kena kuat, boleh kawal diri. Kalau kata pisahkan daripada tempat tidur, dia boleh pisah sungguh untuk mengajar. Tapi kalau lelaki itu lemah, dia tidak nak pisah, dia pula pergi cari bini dia pula. Mula-mula tu memang nak marah habis, tak kira lah. Pada tu boleh dua malam, tak boleh, bukan dia lari, dia tak, bini dia tak payah cari pun, dia pula pergi cari bini dia. Tu lemah tu. Lemah lah tu kalau lagu tu. Kalau nak mengajar dengan cara ni, dia boleh kawal betul. Kalau tidak, dia suka ke bini. Kalau tidak, suka ke dia senyum. Sedap nak ajar kita. Lepas tu dia juga payah cari kita. Gitulah kan. Ini satu bentuk pengajaran. Hak nak ajar-ajar ni, dia kena kuat lagi, dia kena lebih dia tu. Tapi kalau dia tu jadi turu, tak ada lah mengajar. Semula dia buat pula, semula lagu tu pula. Tak dapat pengajaran. Sebab apa? Yang mengajar tu tak pandai lah kita kata. Begitulah senang. Sedangkan itu salah satu cara yang berkesan untuk mengajar isteri. Dia kata dia tak suka lah kita, dia ada nak marah ni, tak saya tidur dalam bilik, duduk tidur atas sofa dah, misalnya kita kata. Dia akan mikir. Kalau nak berubah, pak pada dengar tu, pada tu tak payah siapa ke mereka pukul ke apa, tak ya. Situ je nasihat kepada anda. Setengah-setengah tu tak sampai situ, dia sendiri baiki. Kalau tu tak payahlah. Tak payahlah. Jadi semua ni kalau tak pada perekat. Itu pun kalau nak tinggal bini ni dalam rumah juga. Bukan kata tinggal tak kecek. Tak boleh waktu. Tidak halal kepada seseorang Islam kan. Nabi kata antah jura akhahu fawqa thalath. Nak tak kecek pisah dengan saudara dia lebih daripada 3 malam, tak boleh. Atau lebih daripada 3 hari kita, tak boleh. Jadi dengan bini ni pun begitu juga. Cuma biar dia nampak lah mana kita ada benda tak suka, tak kena gitu. Lepas tu alik kita, alik dia pun ada juga, ni ada juga. Jadi kita kena faham-faham lah. Kena faham, pakai baiki. Kalau nak amal, kalau nak panjang kalau tidak, tak ada lama lah kalau begitu. Jadi sama-sama faham. Sebagaimana kita ada ketikanya boleh jadi berlaku gitu, dia pun ada juga. Jadi kita kena sama-sama faham. Itu adalah tanggungjawab suami terhadap terhadap isteri dia. Yani hak isteri atas suami. Jadi suami itu kena jaga gitulah. Dia kena bagi tempat tinggal apa. Dia kena ada. Tu atas dia berlaku. Lepas tu riwayat daripada sama juga daripada Muawiyah tu juga, dia kata, saya kata wahai Rasulullah, bini-bini kita ni gapo dia kita boleh buat terhadap mereka. Gapo dia. Yani kalau dalam masalah seks lah maksudnya, gapo dia kita boleh buat dengan mereka. Gapo dia tak boleh. Gapo dia tak boleh. Nabi SAW kata, kamu datangilah ladang kamu bila kamu nak, atau dari mana kamu nak. Anna tu dengan makna kaifah satu, min aina satu. Kalau kaifah lagu mana ni, tak cara. Jadi asalkan tempat ladang. Tempat ladang ni lagu mana? Tempat yang kalau kita tanam dia boleh mengeluarkan hasil. Tak caralah dia boleh keluar, kalau tak boleh keluar dia putus hit dah, dia tak akan beranak dah. Tak caralah tu, tempat hak asal. Hak asalnya kalau dalam keadaan biasa, kalau sihat, kalau normal, dia akan mengandung. Tu hasil. Tempat tu hak boleh, itu orang panggil ladang. Mana saluran lain tak boleh. Kalau melalui saluran belakang kita kata dubur, tak boleh. Sebab itu bukan ladang.
Taburlah sebanyak mana benih pun, kalau bukan ladang nak, dia tak akan menumbuhkan hasil, mengeluarkan hasil. Tak boleh, waktu tak boleh. Jadi anna syi'ta, lagu mana, kaifa, bagaimana kamu nak ikut, boleh berlaku. Lagu mana pun, style mana pun, fashion mana, boleh berlaku, asalkan tepat tu. Jangan tepat hak bukan ladang. Jadi yang dikira di sini ialah kemuncaknya. Kemuncak tu maknanya tabur benih lah. Adapun pendahuluan dia, mukaddimah dia tu di lain tak kira hak tu. Hak tu pun ada juga. Hak ni kemuncak je. Hak kita nak tabur benih tu mana? Itu maksud dia. Iaitu di ladang. Jadi lagu mana cara tak kisah, tak apa. Atau satu lagi anna tu dengan makna min aina, dari mana, kok mana, tak cara, kok depan kau, kok belakang kau, boleh, asalkan saluran itu, asalkan tempat ladang itu. Itu maksudnya. Jadi hak isteri atas suami. Jadi isteri dia kena bagilah kepada suami dia ke apa saja. Tapi kalau suami dia nak hak bukan tempat dia, itu bukan hak suami dia. Jadi suami dia pun tak boleh, dia tak boleh buat gitu, salah. Dia tak boleh buat begitu. Sebab atas suami tanggungjawab dia tak boleh mencerobohi, tak boleh terpasar tempat yang tak boleh, tak boleh. Inilah maksud dia. Dan bagi makan bila kamu makan, tidak, perkata tadilah tidak semesti selalu, tapi makna biasanya orang lapar bila pagi, tu kamu nak sarapan masa tu, dia pun kamu kena fikir juga. Lepas tu bila orang makan tengah hari, orang panggil, masa tu pun kamu suruh lapar dah lah, kamu kena fikir juga. Makan malam orang panggil, kamu suruh lapar pula, kamu kena ingat semua tu. Bila kamu makan, kamu kena ingat dia. Kamu duduk mana tidak mesti makan sekali, tak mesti makan sekali, tapi kena ingat mana asasnya itulah. Jadi kita kena sediakan makanan tu untuk beberapa kali tu, tiap-tiap hari tu, untuk beberapa kali tu kena sedia. Sebab tu maklum dah, kalau kita pun nak makan masa tu, jadi dia pun nak juga. Jadi kita kena sedia lalu. Kalau sedia pitih, cara pitih tak boleh untuk 3 kali sehari tu. 3 kali sehari dalam keadaan biasa lah, orang biasa. Kalau dia tak sempat makan 3 kali sehari, dia kenyang 2 kali sehari, itu hak dia, itu terpulang kepada dia. Tapi tanggungjawab kalau nak kira hak biasa gitu, 3 kali sehari makan. Pakaian, kita tahu pakaian, nak tidur lain pakaiannya, nak duduk dapur lain pakaiannya, nak keluar rumah pergi jalan, ketika balik pergi mana-mana lain pakaian. Kena sedia. Betul, tak perlu. Kalau kamu duduk di rumah dengan pergi keluar, beza kan pakaian. Kamu kena fikir juga untuk dia lagu tu. Itulah maksudnya waqsuha idza tasaita. Berilah pakaian kepadanya bila engkau pakai. Bila engkau pakai tu bukan maksud bila kita pakai nak suruh dia pakai, tidak maksud lagu tu, tidak. Sebab tadi lah, mana kita kena ingat, kita pakai, kalau kita nak pergi mana-mana kita pakai lagu mana. Adakah kita pakai hak skala hak rumah tu? Tak. Dia pun gitu juga. Jadi tanggungjawab beli pakaian, menyediakan pakaian atas apa? Atas kita orang lelaki, suami. Itu tanggungjawab suami. Hak isteri atas suami. Kalau dia beli sendiri, itu pengorbanan dia lah, kelebihan yang dia beri kepada kita lah, kemudahan dia beri kepada kita lah. Dia tidak menutup gapo-gapo. Tapi kalau nak kira hak asalnya gitu, dia telah berbudi dah tu kepada kita. Kalau dia tidak minta gapo-gapo, dia beli sendiri. Bahkan baju kita pula dia beli pula. Itu lagilah, mana budi bersabna lah kalau tu kepada kita. Jadi kena ingat, itu budi, bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab kita. Tapi dah dia buat begitu, tak apalah, kita terima lah, terima. Kalau nak kira tanggungjawab, tidak. Wala tuqabbih al-wajh, jangan engkau menghuduhkan muka. Mana dengan kita
dera dia ke, gapo ke, sampai jadi huduh muka dia, kita tampar dia ke, cacat dia jadinya, patah giginya dan sebagainya, tak boleh. Tu sebab ada di muka. Apa sebut muka? Sebab di muka tu terkumpul segala kesempurnaan manusia. Panca inderanya bahagian besarnya duduk di situ. Kalau tidak tapak telinga pun boleh jadi dibengah. Kalau kena lain derah, apa disuruh ditujukan kepada lelaki, orang perempuan boleh tapak ke? Boleh punah ke muka suaminya? Tak boleh juga. Tapi biasanya orang perempuan ni tidak buat gitu. Adalah kekeh hok pelik tu, itu pun tidak dengan cara tapak, dengan cara pekong nasi dan sebagainya. Tu je. Kalau nak kira dari segi tenaga dia kuat tu, tak. Bos demolek macam pecek baru pada setengah-setengah orang lelaki tu. Tapak dia kocok-kocok, bos demolek baru sedap. Peceknya. Sebab apa? Tenaga dia tidak kuat. Kalau orang lelaki ni tapau ke puai pula. Tak tahu nak punah sang mana hak lembut tu, hak lemah tu. Sebab tu ia tuju kepada lelaki hak ni. Jangan tapau, jangan punah muka. Sebab apa? Situlah nilainya, harganya seorang perempuan. Bukan dia tu hak kita sama-sama, tu ibu sementara saja. Dalam ikatan perkahwinan kalau cerah, dia boleh nikah lagi dengan orang lain. Apa kita berasa hak kita semua? Anak tu hak kita semuanya, kalau boleh, kalau bini tak. Jadi kena melego. Di mana harga dia jatuh? Kalau punah muka dia tu dengan sebab kita dia nak nikah lagi, mana dengan orang lain kemudian? Susah kan? Itu sebabnya dia sebut tuju kepada lelaki hak ni. Jadi hak suami, isteri atas suami, inilah dia tidak buat. Suami tidak buat benda-benda ginilah. Wala tadrib, dan jangan pukul. Jangan pukul. Pukul tak betul pasal dalam ayat kata wadribuhunna tu, pukul tu jika perlu. Jika perlu. Kalau tak perlu, tak perlu. Tak payah pukul lah. Jadi hak ni bukan terhadap isteri saja, sebab anak-anak pun gitu juga. Kalau tak perlu. Kalau perlu, lain. Jadi Tuhan sudah beri jalan dah. Sudah beri jalan dah. Tapi bila perlu, bila boleh pun dia ada hak juga. Dia kata darban ghaira mubarrih. Adalah kitab-kitab sebut pukulan yang tidak mencacatkan, yang tidak mencederakan, merosakkan. Tu. Kalau nak kau patah, nak kau apa ni, luka, itu bukan dia lah tu. Tak kena lah tu. Itu termasuk dalam bab dia. Ni pukul lagu lain. Muka tu dah tak boleh. Ni dalam hadis-hadis ni sudah sebut dah, muka tak boleh. Abu Daud berkata, Syu'bah beriwayatkan, Syu'bah Syu'bah meriwayatkan tut'imuha idza ta'imta. Ini berbeza dengan riwayat Yahya tadi. Syu'bah juga meriwayatkan daripada Bahz bin Hakim itu. Yahya di sini meriwayatkan daripada Bahz bin Hakim. Yahya ni dia dengan lafaz apa ni, khitab, apa ni, amar. Apa? At'imha idza ta'imta waqsuha idza iktasaita. Tapi dalam riwayat Syu'bah tidak dalam bentuk amar, tapi dalam bentuk khabar dan dalam bentuk fi'il mudhari'. Kalau ni tut'imuha idza ta'imta wa taksuha, tadi waqsuha, tu beza dia. Tapi maksud dia sama juga. Maksud dia sama juga. Kalau kata cerita pun, cerita ni bukan cerita saja, cerita mengandungi makna suruh jugalah. Makna suruh, bukan cerita saja. Riwayat asal lagi seperti tu juga daripada Muawiyah bin Haidah juga. Dia kata, saya pergi berjumpa dengan Rasulullah, saya kata, apa kata kamu tentang isteri-isteri kita? Jadi apa hak mereka atas kita? Gapo dia kita kena buat untuk mereka? Nabi SAW kata, beri makan kepada mereka mimma ta'kulun, hak kamu makan. Hak kamu makan tu hak layak dengan kamu lah. Bukan maksudnya hak kita makan, dia tak boleh makan, dia tak boleh makan tu kita kena makan juga. Bukan maksud tu. Kamu beri makan kepada mereka, hak kamu makan.
Kamu makan, kita makan waria. Bini kita tak beri waria, tak boleh. Bawa waria pemutah dah. Jadi bukan suruh beri makan waria ke dia. Dalam keadaan tu. Dalam keadaan tu kalau yang kebetulan bini tu tak makan waria, jadi tak termasuk. Jadi mimma tak kulun tu maksudnya orang tahap kamu, taraf kamu tu makan gapo. Tu taraf kamu makan gapo. Yang ni mengikut taraf masing-masing. Taraf masing-masing. Dan bagi pakaian kepada mereka yang kamu pakai. Hak ni bukan maksudnya beri pakaian lelaki kepada dia. Dak. Yang ni hak sesuai dengan taraf orang setara kamu tu. Pakaian lagu mana? Pada setara mana? Kamu bagi kepada dia gitulah. Maknanya jangan kamu hak mahal beli ke dia hak murah. Jangan untuk kamu beli hak comel, hak dia huduh. Tak boleh lagu tu. Sebab dia bukan hamba. Hamba boleh nak buat lagu tu. Dia isteri kamu. Hak dia jaga apa dia? Dia dapat kesamaan. Kesamaan dari segi makan minum, tempat tinggal, pakaian, dia dapat kesamaan. Dan jangan kamu pukul mereka. Jangan juga tuqabbihuhun, menyebabkan mereka jadi huduh, ataupun kata huduh kepada mereka. Boleh juga. Kalau buat mereka jadi huduh pun kita kata tak adalah gocoh, dera, gapo, jadi huduh. Kata huduh boleh juga, tuqabbihuhunna. Orang Arab dia selalu guna qabbahallahu wajhak. Itu kalau dia gitu cara kata huduh dia je. Semoga Allah menghuduhkan mukamu tu, kata dia. Tapi orang kita tak kecek gitu. Orang kita tak kata gitu. Jadi maksud dia bukan muka saja. Kata huduh ni ikutlah kata apa-apa pun kita aibkan dia tu. Kita aibkan dia. Misalnya kita kata, walaupun tidak belah mana, belah-belah guram, tak boleh. Misalnya kita kata kebetulan bini kita tu muka sakit kulit banyak, jadi apa ni, parut-parut lah sana sini. Kita kata batik Kelantan, batik Jawa, tak boleh. Menyakiti tu, kata huduh lah tu. Walaupun hak sebenar, hak sebenar pun tak boleh. Duduk dia, kunci mulut, jangan kata apa. Gitu. Terutamanya kalau depan dia, alik belakang jadi ngupak. Tak boleh kata walaupun betul. Apa dia tapu-tapu macam batik Kelantan dah. Kita kata gitu, tak boleh. Dosa kalau kata lagu tu. Sebab itu termasuk dalam hak dia. Dia terhormat sebagai isteri. Kita tak boleh nak kata-kata gitu. Sebab orang jantan kadang-kadang mulut dia lepah, ikut sera nak kata, ikut sera. Tak boleh. Orang perempuan dia perasaan dia halus, mudah jerit, mudah sera. Kadang-kadang 20 tahun sera lagi. Kita tak rasa-rasa kita boleh bergerak buat main-main gitu. Tak boleh. Kena duduk dia, gitu. Jadi hak ni dia tujukan kepada kita orang lelaki. Orang perempuan boleh? Tak boleh juga. Tapi orang perempuan tidak jenis tu. Sebab tu tidak ditujukan kepada dia orang lelaki. Kalau nak ada jenis-jenis begini ni. Lepas tu bab fi darbin nisa. Darbin nisa. Sekatulah dulu, wallah. Alhamdulillah. La haula wala